Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi kita pada hari ini. Okey, untuk Maths tingkatan 5. Okey, masih lagi bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Okey, untuk hari ini, samalah macam cikgu cakap minggu lepas, kita nak buat OGIF ya. Kita nak buat OGIF. Sebelum ni kita dah belajar histogram, kita dah belajar poligon kekerapan. Okey, jadi hari ni kita nak membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Okey, jadi macam mana langkah-langkah kita nak bina OGIF? Okey, boleh tengok dalam buku teks muka surat 207. Okey, yang hijau ni dia dah bagi tahu dah langkah-langkah membina OGIF. Okey, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Okey, tambah satu kelas dengan kekerapan sifar. Okey, lepas tu cari sempadan atas, kekerapan logokan. Semua kita dah belajar sebelum ni. Okey, kemudian pilih skala yang sesuai. Kemudian plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Okey, lukis lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Okey, jomlah kita tengok. Okey, sebelum tu kita tengok kuartil. Apa maksud kuartil? Okey, kuartil, tengok kotak memori. Kuartil ialah nilai yang membahagi satu set data kepada 4 bahagian. Okey, kita bagi satu set data kepada 4 bahagian. Okey, kuartil ialah nilai yang membahagi satu set data kepada 4 bahagian yang sama. Setiap set data mengandungi 3 kuartil, iaitu kuartil pertama, kuartil kedua iaitu median tengah-tengah lah, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama yang dikenali kuartil bawah. Okey, ialah nilai tengah bagi separuh bahagian bawah data sebelum median, atau kuartil yang mengandungi 25% data. Okey, kuartil kedua dikenali sebagai median, iaitu nilai tengah bagi satu set data. Kuartil ketiga yang juga dikenali kuartil atas ialah nilai tengah bagi separuh bahagian 75% data tersebutlah. Okey, yang pertama 25, yang kedua 50% dan yang ketiga 75%. Okey, jadi kita tengoklah yang 25% tadi, 25% tu samalah dengan 1/4 darab dengan kekerapan. 50% separuh lah, separuh darab dengan kekerapan. 75% samalah dengan 3/4 kita darabkan dengan kekerapan. Yang ni kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Okey, jom kita tengok contoh 7. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, jadi kekerapan kita ada 60. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Okey, kemudian dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Okey, penyelesaian kita tengok mula-mula kita kena buat ni. Yang ni kena buat ni. Okey, kuantiti gram. Mula-mula tadi sebelum lukis OGIF kena buat satu sempadan atas kan yang mempunyai kekerapan kosong. Yang ni lah. Okey, sempadan atas yang mempunyai kekerapan dia kosong. Okey, kekerapan longgokan kosong. Kemudian ambil yang ni je. Salin je balik. Okey, yang ni salin je balik kat sini. Okey. Kemudian kekerapan salin balik dalam ni. Okey, sempadan atas, kira sempadan atas. Okey, kekerapan longgokan ni kosong. Kemudian masukkan 4. 4. Yang ni 11 tambah 4 tambah kosong. Dapatlah 15. Okey. Macam tu. Okey, kemudian kita dah buat jadual tu. Okey, lepas ni kita akan cuba kecilkan sikit ya. Sorry, nampak tak? Okey. Bila dah buat macam ni, kita akan dapatlah
OGIF kita tadi. Okey, bina OGIF tadi. Kita dah dapat. Yang ni lah kita panggil OGIF ni. Paksi X kita kuantiti garam dalam miligram. Kemudian kekerapan longgokan kita tadi ada 60. Buat sehingga 60. Okey, pastikan skala yang kita buat tu skala yang betul lah. Okey. Yang ni tadi 9.5 sempadan atas kita, kekerapan kosong. Dia duduk kat sini. Buat 149.5. Tengok 149.5. Kekerapan longgokan 4. 4 lah kat sini. Tanda kat sini 4. Buat satu-satu. Okey, sekarang yang dia nak kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Okey, jadi kita gunalah rumus kuartil pertama tadi yang 25%. 25% 1/4 kan. Okey, 1/4. 1/4 darab dengan kekerapan. Kekerapan kita tadi 60. Kekerapan kita tadi 60. 1/4 darab 60. Jadi 15. Okey, kekerapan 15. Jadi buat yang 15 ni tengok ni, nampak ni yang dot ni. Okey, kita akan dapat berapa gram kuartil pertama kita. Jadi kuartil pertama kita 199.5. Okey, sekarang kita nak cari median ataupun kuartil yang kedua. Kuartil kedua 50%, separuh lah. 1/2 darab 60 sama dengan 30. Jadi kekerapan 30 ni buat dot ni. Okey, sambung sampai bawah. Jadi kita akan dapat median kita 249.5 miligram. Okey, kemudian kita nak kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga 3/4 darab 60 dapat 45. Jadi kekerapan 45 dekat sini dot. Awak kena buat dot macam dia buat ni. Okey, buat turun. Okey, kita akan dapat kat situ 284.5. Okey. Alright. Okey, yang ni samalah yang cikgu ajar tadi tu, yang warna kuning tu. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Macam itulah cara kita nak cari. Okey, sekarang kita tengok yang ni. Histogram longgokan dan OGIF boleh dibina menggunakan jadual kekerapan longgokan. Okey, yang sebelah ni histogram. Ni histogram, yang ni OGIF. OGIF yang line pink tu. Okey. Okey, sekarang kita tengok apa maksud persentil pula. Okay, persentil ni maksudnya persen, peratus. Okey, kita dapat menganalisis satu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Okey, persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian. Tu kan peratus tu. Yang sama dan diwakili dengan P1, P2, P3, P9, P9 hinggalah P99. Okey, contoh 8. OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke-10. Maksudnya nak persen yang ke-10. Okey, macam mana nak cari? Alright, jom kita tengok. Okey, dalam buku teks semua dah ada. Okey. Persentil ke-10. Okey. 10% daripada jumlah kekerapan. Okey, 10/100. Jumlah kekerapan kita keseluruhan adalah 50. Jadi 10/100 darab 50 dapatlah 5. Okey. Sekejap lagi cikgu ajar macam mana tengok daripada OGIF ni. Okey, kemudian yang ni 46. 46/100 darab 50 dapatlah 23. Okey. Kemudian yang B. Okey, jom cikgu tengok, cikgu ajar dulu yang tu. Okey, macam mana nak tengok daripada OGIF ni? Okey. 5. Kekerapan tadi 5.
Okey, jadi macam mana nak baca daripada Ogif? Tengok kekerapan 5, buat dot macam dia buat ni. Okey, buat turun bawah. Okey, jadi nilai kita persentil yang ke-10 46.5 daripada Ogif. Kita dapatkan jawapan daripada Ogif yang kita buat lah. Okey, 46% daripada jumlah kekerapan 23. Okey, jadi 23 kat sini. Dot. Guna pembaris dot. Okey, kita akan dapat 63.5. Okey, kemudian soalan yang seterusnya tu dia bagi tahu hanya calon B. Hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Okey. Persentil yang ke-92 baru layak. Jadi skor minimum kita berapa? Kita nak kena cari. Okey, yang B ni lah B. 92%. Okey, 92% darab 50. 46. Okey, jadi kita cari P92 ni. Apa jawapan dia? Okey, 46 kat sini. Dot. Patutlah. Okey, buat dot. Carilah nilai dekat bawah ni. Okey, kita akan dapat 77. Jadi nilai minimum mestilah 77 dalam ujian kecerdasan, barulah akan dipanggil untuk temuduga. Alright. Kemudian C, soalan C. Berapakah peratus calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Berapa peratus calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Okey, 57 dan ke bawah. Skor 57 dan ke bawah. Okey, kat sini kita cari 57 kat sini. Screen right. Okey, 57 dan ke bawah. Cari 57. Okey, kat sini 57. Dot. Okey, dapat 15. Kekerapan dia 15. Okey, nak cari persen. 15 per jumlah keseluruhan 50 darab dengan 100. Dapatlah 30%. Oleh itu 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah. Alright. Okey, itu saja Ogif. Okey, jadi latihkan diri 7.1C. Awak buat soalan nombor 2. Okey. Semoga kita berjumpa lagi untuk next kelas kita. Okey, cikgu harap lepas ni awak boleh buatlah latihan cikgu bagi ni. Latihan nombor 2. Okey, kemudian isi kehadiran hari ni. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.